أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali, marilah sama-sama kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat pinjaman Dia. Dia bagi pada kita umur seiring dengan iman dan Islam yang masih ada dalam jasad tubuh badan kita. Marilah sama kita bersyukur pada Allah dengan nikmat kesihatan, malah nikmat Ramadan Al-Mubarak ini. Moga-moga Dia menghadirkan tanda-tanda syurga kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam daerah Jasin. Jutaan terima kasih kepada pihak masjid. Jutaan terima kasih kepada pihak datuk dan pemimpin masyarakat yang sama-sama bergabung tenaga untuk fikir apa benda baik yang kita boleh buat. Apa benda yang boleh manfaat. Sebab Nabi kata dalam hadis, kata Nabi, manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Maka kita usahalah buat apa sahaja kebaikan yang ada ruang di hadapan kita, insya-Allah. Untung juga kita nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak, kita buka ceramah di Masjid Al-Mubarak. Moga-moga keberkatan yang double ini betul-betul dapat menghadirkan diri. Tapi ya, bulan tentu barakah. Cuma kita tu ambil ke tak nak ambil keberkatan yang Allah tengah bagi pada kita. Kalaulah dia ambil, selamat bahagialah dia keberkatan tu. Tapi kalau dia tak ambil, gila pocik. Tak ada. Datanglah umur saya 52 tahun. 52 kali bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Entah ada ke tidak 52 kali tingkatan iman, entah jumpa ke tidak, rebut ke tidak Lailatul Qadar, entah buat ke tidak perintah Tuhan, atau lalai sampai umur 60-70, hanya diri kita yang memilih. Allah bagi kepada kita sama rata, maka kita pilihlah yang mana kita nak pilih. Kalau tangan kanan yang kita pilih, kejayaanlah. Kalau yang kiri kita pilih, maka tak tahulah keadaannya nanti. Terpulanglah kepada diri kita, kerana semua diberi akal fikir yang baik. Semua diberi Al-Quranul Karim. Semua diberi petunjuk daripada sunnah Nabi SAW. Semuanya elok. Cuma fikir tak nak fikir je. Nak ke tak nak aja. Semua terpulang pada kita. Baik, dalam tempoh lebih kurang sehari dua lagi ni. Dalam 1 hari 2 hari ni. First yang perlu kita tahu lah. Kalau betul ke tajuk kita Ramadan yang dirindui tu. Atau betul tulis dekat tu je. Tulis dekat signboard. Rindu benar ya. Macam kadang-kadang bohong aja. Kadang-kadang lah. Kan kadang-kadang orang tak seronok. Kita kalau seronok tuan-tuan. Kalau betul lah seronok nak sambut Ramadan. Oi pulun bersihkan rumah. Bersihkan masjid. Paling tidak beli buah kurma letak di rumah. Paling tidak dia fikir dah kat mana tempat dia nak sahur, kat mana tempat dia nak berbuka, kat mana dia nak pergi solat tarawih. Dia fikir dah ilmu mana yang dia lupa, yang dia kena guna di bulan Ramadan. Dia mula buka kitab pergi dengar ceramah dah. Terpulang pada diri kita sendiri, termasuklah diri saya. Maka keuntungan
ataupun kerugian, kita tak boleh salahkan orang lain. Melainkan salah diri kita sendiri kalau kita memilih kerugian. Dan untung diri kita sendiri kalau kita memilih keberuntungan. Tambah-tambah, saya dengan isteri saya datang daripada Bukit Beruntung. Lagilah untung. Lagilah untung. Baik. Pertama sekali, persoalan kita betul ke kita rindu? Sebab Allah bagi dah banyak kali dah duk macam tu. Umur 6 tahun macam tu, umur 66 pun begitu. Kalau dibiarkan 6 jahanam kita. Kalau dibiarkan, ada manusia singkat umurnya, tapi amalnya padat. Ada manusia panjang umurnya, tapi hidup dalam keadaan penuh kelalaian, ditinggal tanpa rasa apa-apa. Maka jom kita ambil peluang, kita ambil ruang yang tengah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Kalau kita baca dalam Quran, tuan-tuan, surah yang paling pendek sekali. Surah paling pendek bila mana Allah kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dia menyebut bahawa barang siapa yang benar-benar faham dan mengambil isi kandungan surah itu, maka cukuplah surah itu yang jaga dia untuk bawa dia ke dalam syurga, yang jaga dia untuk menidakkan dia daripada neraka jahanam. Cukuplah bila mana Allah peringatkan kita wal asr, demi masa, demi umur, demi peluang dan demi ruang. Allah bagi pada kita. Innal insana lafi khusr. Ramai daripada manusia sifatnya apa? Rugi. Datang Ramadan, datang apa pun dia buat tak peduli aja. Maka rugi manusia. Dia rugi serugi-ruginya. Kita takut kerugian itu dia bawa sampailah pada saat dia kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita takut sampai macam tu. Tuan-tuan, sebelum kita mula, ni belum mula, baru mukadimah sebenarnya. Sebelum kita mula, tuan-tuan tengok ni yang kita pakai ni. Pelitup muka atau pelitup wajah atau dipanggil mask. 2 tahun lebih dah pakai. Bermula daripada 18 hari bulan 3 tahun 2020. 2 tahun lebih dah pakai. Sampai sekarang pakai bismillah pun tak sebut. Tahu sarung je. Sarung. Ingatkan benda ni boleh menyelamatkan kita. Malah kita ni jaga sungguh. Pakai satu rasa macam tak berapa selamat. Bubuh satu lagi jadi 2. Lepas 2 rasa tak selamat lagi, bubuh face shield, cermin kat depan. Terlupa dia tu asma. Mati terus. Ketika kita pakai ni, bismillah pun tak sebut. Waktu kita pump hand sanitizer tu sampai separuh botol. Bukan kata tangan dia, kalau boleh muka pun kita nak sapu. Tapi masa pump hand sanitizer, ada ke tidak sebut bismillah? Ada, tak ada harapan. Masa kita beratur, ambil vaksin dos pertama, dos kedua, sejam, 2 jam kena beratur masa tu. Masa cucuk ada buat apa? Baca ke bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Tak adanya. Yang ada dia ambil handphone, dia buat record. Ambil gambar bahu, ingat lawa sangat bahu dia tu. Yang lebih teruk sekali, orang perempuan pun buat macam tu. Baca tak? Tak baca juga. Lalai tak manusia? Lalai. Sampailah kita ambil booster. Makin galak kita sampai sekarang. Terlebih-lebih galak kita. Maka sampailah pada hari ini, kita dah nak masuk pada endemik. Besok endemik. 1 bulan dah. Habis dah. Pandemik dah habis dah, masuk endemik dah. Macam itulah bismillah tak baca-baca. Lebih buruk kelalaian manusia, tuan-tuan. Dah masuk endemik lah COVID-19 ni. Mati jutaan orang dah. Hidup ni macam-macam jadi masalah.
Macam Datuk kata tadi, ramai orang yang tak dapat jumpa Ramadan tahun ni. Ramai sangat yang tak dapat jumpa. Doa tolak bala yang Tok Imam baca tadi, tak hafal-hafal. Doa tolak wabak, tak hafal-hafal. 2 tahun. Setahun yang pertama, Allah penjarakan kita dalam rumah. Pasar tak boleh pergi, kerja tak boleh pergi, mana? Masjid tak boleh pergi, mana tak boleh pergi. Dalam tempoh setahun, doa tak hafal juga. Kerja makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Sampai sekarang. Imam ni pulunlah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Tak hafal-hafal. Kebergantungan kita dengan Tuhan nipis. Yang kita hafal apa? Lagu Hindustan? Tak lupa. Sampai habis PKP ni. Vada karo nahi chodo, gitu mera sar, jahan tum ho, वहाँ मैं भी हूँ. Bini belakang. Tu. Ni tak start lagi tuan-tuan. Ni baru buka dimah. Nak tunjuk. Tak apalah. Kita kata tak apalah. Pandemik COVID-19 baru 2 tahun. Ayat Quran yang mula-mula turun di Gua Hira. Surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Dah dekat nak mati dah. Tak apa-hafal. Apa nak jadi dengan manusia? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan? Ayat tu turun 1500 tahun dulu lagi. Kita daripada hidup dah ada tanda-tanda nak mati. Ayat mula-mula turun. Sampai sekarang tak hafal-hafal. Teruknya manusia. Teruk. Kenapa? Bila duduk rumah, radio je on. Tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ तो कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Tu ustaz pun hafal. Kau main-main. Dah, itulah kelalaian manusia. Maka setiap kali Ramadan datang, ramai tak orang lalai? Sangat ramai. Tuan-tuan perempuan, malam ni kita nak cerita tentang santai, tapi nak muhasabah diri kita. Yang makin berumur, makin berumur, makin berumur. Yang kena COVID, tapi masih hidup. Ada sahabat kita kena COVID, chalo bete, chalo karte he, mati. Tapi kita Alhamdulillah, ada yang selamat, tak disentuh langsung COVID. Ada yang kena COVID ulang 2 kali. Alhamdulillah, bahagia dia sampai hari ini. Ada sahabat saya, jiran rumah sebelah rumah saja. Isteri dengan dia awal 40-an. Isteri dia dengan dia tu awal 40-an. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, gout tak ada, apa pun tak ada. Isteri dia kena COVID dalam tempoh 7 hari, meninggal. Terkejut dia. Terkejut. Kan? Maka kita hari ni Allah masih buka ruang. So jangan abaikan. Kenapa? Baik. Hadis baginda Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Ada satu hadis yang begitu rancak diwar-warkan dalam kita punya grup WhatsApp. Di mana ketika Nabi meletakkan kakinya di tangga mimbar pertama, Nabi sebut amin, didengari oleh para sahabat. Letak kaki di tangga mimbar kedua, Nabi sebut amin, didengari oleh para sahabat. Letak kaki yang ketiga di tangga mimbar ketiga pun macam tu juga. Bila selesai Nabi khutbah, maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami dengar Tuan menyebut amin, amin, amin. Apa yang sedang berlaku ketika Tuan menaiki mimbar tadi?" Maka kata Nabi SAW, ketika aku meletakkan kakiku di tangga mimbar yang pertama,
maka datang Jibril alaihissalam. Lantas Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Barang siapa yang dibenarkan memasuki bulan Ramadan, tapi dia sampai tamat Ramadan, dia belum dapat keampunan dari Tuhannya, fadakhalan nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ab'ahu Allah, lalu dia dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia yang masuk ke bulan Ramadan, tapi fadakhalan nar, dia masuk neraka. Dia tak dapat keampunan, malah dia dijauhkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 3 benda disebut. Pertama, dia tak dapat keampunan. Sedangkan Ramadan adalah bulan keampunan. Man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman pada Allah, harap ganjaran dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Satu ke? Tak, banyak. Wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan malam Ramadannya kerana iman pada Allah, harap ganjaran dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. 2 sajakah? Dah, ada lagi. Wa man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang menghidupkan malam al-qadrnya kerana iman pada Allah, harap pahala dari Allah, maka diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Allahu akbar. Hadis, semua hadis sahih. Semuanya hadis sahih. Puasa sebuah keampunan, menghidupkan malam Ramadan sebuah keampunan, menghidupkan malam Al-Qadr sebuah keampunan. Tapi tiba-tiba selepas 30 hari kita melalui Ramadan, kita tak dapat keampunan kerana tidak merebut peluang, maka fadakhalan nar, tempat kita tak ada dalam syurga melainkan dalam neraka, kerana kita sendiri yang memilih untuk campak diri kita dalam neraka. Fa'ab'ahu Allah, lalu kita dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kerugian datang. Sebab tu saya selalu ulang, tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama tasawuf menyebut bahawa jenayah yang paling besar dalam hidup seseorang manusia adalah lalai. Lalai. Quran tak reti baca. Umur 70. Kenapa tak reti baca? Lalai. Akibat daripada lalai, tak nak belajar. Bila belajar, umur 7 tahun belajar, berhenti. Bukan guru mati, dia berhenti. Umur 70, daripada umur 7 tahun sampai 70, tak belajar Quran. Akhirnya baca Quran bunyi Bismillah. Bunyi Bismillah. Akhirnya baca Quran bunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Billah. Akhirnya baca Quran bunyi Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am. Bila kita tanya orang perempuan, akak nun mati jumpa nun oh ikhfa, dengung 2 harakat. Tanya suami pada kakak tu, bang, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, mati terus orang tua tu. Sebab kemahuan untuk mengambil tahu tentang ilmu sangat-sangat rendah atas muka bumi Tuhan, terutama bagi kita orang lelaki, yang sepatutnya disebut dalam Al-Quran, Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah ketua, pemimpin bagi orang perempuan. Sepatutnya orang perempuan yang nak belajar tentang Ramadan, dia tak perlu cari orang lain dah untuk pengajian asas, tanya je suami dia. Boleh jawab dah. Tapi sayang suami membiarkan diri dia jahil. Dia tak nak tambah ilmu daripada waktu demi waktu. Kerugian demi kerugian. Maka sebab itu kita dalam golongan yang Nabi kata ni paling kita takutlah. Golongan yang bila mana dia lalu keampunan tapi tak dapat keampunan,
golongan yang sepatutnya dia masuk syurga tapi fadakhalan nar, dia masuk neraka. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Kenapa Allah suruh kita puasa Ramadan? La'allakum tattaqun. Nak angkat kita jadi orang bertakwa. Kenapa nak angkat kita jadi orang bertakwa? Fadakhalal jannah, nak bagi masuk dalam syurga Allah. Tapi kita bongkak. Kita takabur. Kita sombong. Sehingga kadang-kadang kata-kata rindu itu kalau difikirkan malu kita dengan Tuhan. Iya, benar-benar rindu. Tak, macam rasa terganggu aja. Oh, 2 hari lagi nak puasa. Waduh, roti canai udah tak boleh. Teh tarik udah ketinggalan. Gitu gini kan. Dah, tak boleh. Kalau kita nak masuk Ramadan dan tiba-tiba kita rasa terganggu, tolong jaga perasaan tersebut. Kerana perasaan tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Ya, sepatutnya kita jadi seumpama para sahabat. Maka sebab itu, okey, habis mukaddimah dia. Ni baru nak mula. Okey, sebenarnya mukaddimah ada lagi. Tapi kita nak mula terus. Nak mula macam mana? Yang pertama, persoalan dia, jom kita tanya diri kita. Ya ke kita rindu dengan Ramadan? Kalau ya, para sahabat dalam kitab Al-Muhalla, Al-Fadl menyebut bahawa para sahabat, para tabi'in, ya, salafus salihin, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan Ramadan-Mu, ya Allah. Tu. Ya Allah, 6 bulan sebelum. Kita buat majlis 2 hari sebelum. Kita 2 hari sebelum. Sahabat 6 bulan pulun meletakkan kebergantungan dan pengharapan supaya sampai pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuba cek doa kita tengok. Adakah tidak kita doa selain daripada Tok Imam doa? Ya, Tok Imam dia doa. Kan, sungguh. Tok Imam dia doa, ya Allah, kurniakan keberkatan Sya'ban bagi kami, ya Allah. Sampaikan kami pada Ramadan-Mu, ya Allah. Tu imam doa. Kita tu doa ke tidak? Maka tanda kita rindu yang pertama kepada Ramadan adalah kita sentiasa memohon, ya Allah, jangan kau biarkan aku gagal bertemu dengan Ramadan-Mu. Kurniakanlah Ramadan-Mu kepada aku, ya Allah. Minta, minta, minta. Tapi kita dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi kata, "Dzalika syahrun yakni Sya'ban." Inilah bulan, di mana bulan Sya'ban. Yaghfulun nasu anhu, yakni bulan di manusia ni dia lalai di dalamnya. Sya'ban, manusia ramai lalai. Patut Sya'ban dia fikir macam mana nak perbaiki Ramadan dia. Tapi dia fikir kat mana nak raya tahun ni. Sebab endemik dah boleh raya balik kampung. Sya'ban sepatut dia fikir Lailatul Qadar yang aku tinggalkan puluhan tahun dulu. Aku nak rebut. Tapi dia fikir isteri dia ajak bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qamdar. Pergi beli tudung, beli kain dan sebagainya. Itu nilai dia. Manusia tidak memikirkan Ramadan, tapi manusia memikirkan rumahnya nak pecah kat mana, nak dibesarkan. Rumahnya nak cat warna apa. Ya, langsir dan sofa nak ditukar warna apa dan sebagainya. Maka ini kerugian besar dalam hidup seorang manusia. Yaghfulun nasu anhu. Maka manusia itu lalai. Sebab itu tugasan pertama kita adalah berdoa. Itu tanda kita rindu. Doa tak payah bahasa Arab sebab kita Jawa. Kan? Awak Jawa, doa je. Ya Allah, ya Tuhanku, aku rindu pada Ramadan-Mu, ya Allah. Sampaikan daku pada Ramadan-Mu, ya Allah. Udah. Ulang-ulang 5 waktu salat, 5 waktu doa. Ini kita tidak. Kita doanya lain. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah.
Rumahku kecil, besarkanlah. Hartaku sikit, banyakkanlah. Biniku satu, empatkanlah. Waduh, doa melampau tak padan dengan badan. Kan? Ini sepatutnya kalau kita melihat doa Nabi SAW, doa para sahabat adalah dia minta perkara yang perkara akhirat. Supaya Ramadan benar-benar menjadi keberkatan dalam kehidupan kita. Benar-benar jadi barakah dalam kehidupan kita. Dan kita cuba untuk dapat. Maka tugasan pertama dalam tempoh lagi 1 hari setengah ni, apa kita perlu buat dalam 2 hari ni? Tolong banyakkan doa. Macam Datuk kata tadi, ya, ada kemungkinan kita tak sampai. Ada. Tapi orang yang mati dalam hatinya rindu kepada Ramadan, maka dia sudah menggapai Ramadannya. Don't worry, jangan risau. Tapi kalau hidupnya masuk dalam Ramadan, orang bekejar salat tarawih, dia tarawih sungguh. Kan tarawih itu rehat. Tu. Maka sia-sia kehidupan kita. Maka kita perlu memperbanyakkan doa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ada perasaan raja. Raja ni apa? Pengharapan. Perlu ada kemahuan untuk bertemu kepada Ramadan Al-Mubarak. Doa dan terus doa. Ustaz, saya melalui tahun lepas contohnya. Ya, ada sahabat kata saya melalui tahun lepas. 1 hari sebelum Ramadan tahun lepas, ayah saya meninggal katanya. Dalam keadaan kami selalu berbual dengan ayah 1-2 minggu sebelum Ramadan. Ayah kata, aku rindu dengan Ramadan. Aku rindu nak ke masjid. Sebab kan kita PKP tak boleh pergi masjid. Dalam kalimah-kalimah ayah dia itu, Allah panggil ayahnya 1 hari sebelum masuknya Ramadan. Dia tanya, Ustaz, apa keadaannya? Saya kata keadaannya dia mati dalam keadaan dia memperolehi pahala Ramadan. Seperti mana hajat yang ada dalam hati. Semua kita belajar tentang innamal a'malu binniyat. Siapa yang niat nak buat baik, belum buat, dah dapat dah 1. Buat lebih daripada 700 kali ganda kebaikan. Itu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Baik, setelah kita berdoa, rindukan Ramadan, nak Ramadan, perkara yang kedua, tolong jangan abaikan sebelum masuk Ramadan. Buat apa? Istighfar dan minta ampun pada Allah. Jangan bawa dosa, terutama dosa besar, masuk dalam Ramadan. Dia akan menggelapkan Ramadan kita. Waktu 1-2 hari ini perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah. 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 Apa maksudnya? Ampuni aku ya Allah. Minta, ya Allah tolong ampunkan aku. Tapi kalau rasa ada dosa besar, tambah sedikit. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Buat apa? Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat kepadamu atas segala macam dosa. Dosa kita dengan Allah, ya Allah banyaknya tak taubat. Dosa kita kepada Nabi terlalu banyak. Nabi suruh sunnah, kita buat bid'ah. Dosa kita terhadap mak dan ayah kita, ya, mak dan ayah kita sudah meninggal baru kita dapat kesedaran, tak sempat khidmat dengan mereka, tak sempat minta ampun dengan mereka. Mak dengan ayah kita mati ni 3-40 tahun. Doa untuk mereka tak ada langsung. Ya Allah, dosa dengan pasangan hidup kita. Kita tidak memperkenalkan mereka dengan Allah, dengan Rasul dan dengan Islam yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dosa terhadap anak-anak kita, dosa terhadap jiran taulan dan sebagainya. Terlalu banyak dosa kita. So jangan sesekali bawa dosa masuk ke dalam bulan Ramadan. Apa yang perlu buat yang kedua dan ketiga, minta ampun dan bertaubat daripada dosa besar. So 3, doa, letak pengharapan. Kedua, minta ampun. Ketiga, taubat. Apa maksud taubat?
berhenti daripada mengulangi dosa-dosa besar. Seandainya ada di antara kita yang masih bergaduh sesama Islam, jiran gaduh, adik-beradik gaduh, anak beranak gaduh, itu gaduh, maka kalau masuk dalam keadaan Ramadan, dalam putus hubungan silaturahim, Ramadan akan hitam dalam kehidupannya. Dia sia-sia. Tidak ada kelayakan menduduki syurga Allah kalau dia memang ada perasaan dendam kesumat dengan sesama Islam. Kalau ada, wajib bagi dia damaikan silaturahim dengan orang tersebut sebelum menduduki Ramadan Al-Mubarak. Ini yang kita paling takut. Kita dijangka masuk Ramadan pada hari Ahad dan selepas solat Maghrib hari Sabtu. Kan? Selepas solat Maghrib hari Sabtu, dan tarawih itu tarawih yang pertama. Sebelum itu, tolong cari siapa yang kita dengki, fitnah dan sebagainya. Putus silaturahim. Tolong damai balik. Jangan simpan dosa besar masuk Ramadan. Yilek pocik. Ya. Cuma manusia itu hatinya kotor. Enggak apa-apa. Aku pergi masjid. Aku pergi masjid, dia kata gitu. Ya, dia pergi masjid. Tapi masjid tidak dapat mengajar hatinya. Kerana hatinya itu penuh dengan rasa kedengkian, fitnah, ya, dan sebagainya lah. Maka tolong kita buat 3 perkara utama itu dulu. Yang pertama, tolong doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tolong istighfar banyak-banyak. Istighfar boleh buat 3 cara. Astaghfirullah. Cukup. Niat dalam hati, ya Allah ampuni aku. Kedua, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ampuni aku bertaubat padamu. Ketiga, yang panjang. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang. Ustaz buat yang mana? Yang pertama. Astaghfirullah. 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 Nabi sebut 70 hingga 100 kali satu hari. Maka hak tu ulang sungguh-sungguh istighfar dan bertaubat. Berhenti. Ustaz, perlu ke buat solat sunat taubat? Tak payah. Kalau nak buat, bagus. Solat sunat taubat, kalau tuan-tuan baca dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata, apabila kamu selepas melakukan dosa dan kamu rasa itu dosa, waktu itu buat solat sunat taubat. Kalaulah bangun waktu duha buat dosa besar, maka waktu tu buat. Bukan tunggu tengah malam tu, bukan. Dia nanti tunggu tak. Buat solat 2 rakaat dan minta ampun pada Tuhanmu, kata Nabi SAW. Maka apa maksud taubat? Berhenti daripada mengulangi perkara-perkara yang haram itu. Terutama dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebut ada 70 dosa besar. Apa yang paling besar sekali? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi orang kampung kita yang percaya kepada nang, buti nang kui, buti kui. Iya. Ambil mangkuk, isi air, cari nang, buti nang kui, buti kui, cari jin. Saya kata tak payah cari jin. Jin bukan adik-beradik kita. Jin bukan anak beranak kita. Jin bukan sepupu sepapat kita. Tak payah cari dia. Biar dia sendiri dengan hidup dia. Yang kita perlu cari adalah manusia. Takut-takut kita bawa dosa manusia masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka minta ampun dan kemudian taubat. Dan yang keempat, kata ulama, apa yang perlu kita masuk dalam bulan Ramadan? Ikhlaskan niat kita. Ikhlas sungguh-sungguh buat lillahi ta'ala. Saya selalu ulang, tuan-tuan. Dalam hadis, Nabi meriwayatkan banyak hadis. Ada orang ramai yang bangun di mahsyar nanti, datang dengan solat fardu yang kelas A. Malamnya solat malam enggak pernah ditinggalkan. Puasa Ramadan kelas A.
Hari lain puasa sunat enggak pernah ditinggalkan. Sedekatun jariyah. Waduh, sebahagian besar dari hartanya. Ngaji Quran, ambil peduli tentang orang lain. Tapi tiba-tiba di akhirat mereka itu muflis dan miskin. Kerana niat mereka melakukannya itu sekedar mau dipuji oleh manusia. Lalu di akhirat mereka dicampak di dalam an-naru jahannam. So niat paling penting. Masuk Ramadan, betulkan niat dengan ikhlas. Niat kita cari siapa? Lillahi ta'ala. Dalam doa iftitah kita selalu baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Tu baru betul. Bila kita solat, Allahu Akbar, harap betul-betul puji Allah. Rupa-rupanya ada orang solat masuk neraka. Siapa? Tok Imam? Bukan imam ni, bukan tadi. Iya. Tuan-tuan, bulan Ramadan Al-Mubarak, solat tarawih. Kita selalu ambil pelajar tahfiz umur 17. Sedangkan kita semua geng 71. Imam umur 17, makmum 71. Dan pelajar tahfiz, saya ada sekolah tahfiz, saya selalu ajar budak-budak saya, jangan baca panjang ketika jadi imam. Nabi kata, pandangilah belakangmu, wahai imam. Lihat makmummu terlebih dahulu. Waduh, tengok-tengok, ya Allah, yang ada bakal-bakal jenazah aja. Di sebelah kiri geng kencing manis, di tengah geng gaut, di sini geng darah tinggi, di belakang geng meroyan. Macam-macam penyakit. Kata Nabi, di belakang kamu ada budak kecil, niha as-saghir. Budak-budak macam ni, dia tak boleh salat lama. Allahu Akbar. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Hui, 20 harakat. Budak tu mula gelisah. Mula gelisah, garu sana, garu sini, garu, tengok kawan dia. Kau nak pergi tandas tak? Dia sembang. Dia sembang sebelah. Memang begitu. Ada makmum kamu, kata Nabi, Al-Kabir. Orang dah terlalu tua. Dia tak larat berdiri lama. Dia tak larat, dia berdiri lama nanti dia pening. Paling tidak duduk dalam ekor, nak terkencing, nak terkencing, nak terkencing, nak terkencing. Tak perlu baca panjang. Ada makmum kamu, Al-Maridun. Orang yang sakit. Dia pun tak boleh solat lama. Ada makmum kamu dipanggil sebagai apa? Ad-da'ifun. Orang yang lemah, kata Nabi. Siapa orang yang lemah? Kita semua lemah. Bazar Ramadan 20 lorong jalan. Solat ni bila solat, Allah. Takbir. Baru takbir yang dah muap. Kau bayangkan. Tok imam pun sama. Allahu Akbar. Buka puasa bertiga pinggan Tok Imam. Kan? Maka Nabi kata ada lagi satu al-hajatun, orang yang berhajat. So, siapa yang berhajat, mungkin selepas tu dia kena pergi ambil mak dia dekat hospital. Mungkin selepas tu dia kena ambil anak dia dekat asrama. Wahai imam, ringkaskan, mudahkan bacaanmu. Tapi jika kamu salat sendirian, bacalah panjang mana yang kamu suka. Itu baru betul. Tu imam kita, Allahu Akbar. Itu solat sendirilah tu. Allah. Itu imam lah tu. Kita pun terkejut. Tu imam ni azan ke? Takbiratul ihram apa sampai panjang macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tu solat sendirilah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kan? Kita kat belakang kita, habis dah malam ni kita. Habis dah. Bergegar kepala lutut makmum.
Ada Nabi suruh gitu? Tak. Nabi tak suruh gitu. Kerana solat tarawih kita nak kena buat 30 malam. Maka jangan bagi susah sangat. Malam pertama dihentam je sampai 1 juzuk. Kena perhatilah. Sebab yang datang tarawih tu dah lama dah tak datang masjid. Yang biasa 2 saf aja, yang sambung lagi 8 saf tu setahun dah tak datang masjid. Jangan bagi kerem kepala lutut dia. Layan dia dengan baik. Bagi ayat-ayat gaut, ayat-ayat kencing manis, sudah. Bagi simple-simple aja. Ini malam pertama kau hentam 1 juzuk. Malam kedua hentam 1 juzuk. Malam ketiga dia fikir nak datang ke tidak, nak datang ke tidak. Bang, datang juga. Kena pula lagi 1 juzuk, 3 juzuk. Allah. Malam keempat separuh hilang. Pengurusi pegang mikrofon. Malam keempat. Tuan-tuan dan puan-puan. Lihatlah jemaah kampung kita. Iman tidak kuat. Pandai pula kau mengatakan orang Bukan iman tak kuat. Tu imam yang tak ada ilmu. Demo yang tak datang tu, bukan tak datang. Dia datang dulu, berhenti di simpang. Bincang dulu masjid mana baca pendek. Jadi dia pergi lah. Iya sungguh. Kalau betul nak baca panjang, tu imam kena pusing. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat malam ni nak baca surah Al-Baqarah. 286 ayat, bahagi 2 rakaat. Tuan-tuan setuju ke tidak? Minta maaf, semua dia begini. Kan? Jadi kena faham. Tapi itu kita kata, takut imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia baca tu kerana dia nakkan pujian daripada makmum. Yilek puji. Habis. Ada manusia. Sebab tu mula-mula nak masuk Ramadan, mesti ada niat yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Kalau ada niat itu, Allah akan bantu kita. Kita akan jadi kuat. Kita akan jadi kuat. Tuan-tuan tengok yang tunggu sampai 23 rakaat, geng mana? Semua geng-geng bakal jenazah belaka. Iya, yang tunggu. Geng-geng muda ni memang main lambat. Duduk belakang. Duduk belakang, solat pun lebih kurang. Agak-agak lepas 8. Lega. Dia bunyi gitu je. Lega. Kadang-kadang, staf pejabat agama pun lebih kurang juga. Iya. Orang muda memang gitu. Lah, saya pun muda lagi. Pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi buat bagi elok. Siapa nak buat 20, boleh buat. Tapi buat bagi cantik. Jangan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nabi tak ngajar gitu. Kalau tanya saya buat 11. 8 tambah 3 kan? 8 tambah 3. Tapi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tambah lagi kalau orang nak baca. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ataupun Subhana Rabbiyal Azim Allahumma ghafirli. Ataupun kita ambil pilihan yang terakhir. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Tapi kita dah ambil hak last sekali. Sebaidi bendi, sebaidi bendi, sebaidi bendi. Sujud bunyi sebela bendi, sebela bendi, sebela bendi. La ilaha illallah. Jahatnya manusia. Sampai solat tak rasa Tuhan dengar. Kita solat sampai tak rasa Tuhan tengok kita. Ikut suka kita je. Solat dekat rumah tu orang lelaki, lipat kain sampai ke atas ni baju tak pakai. Muka tak malu betul. Ni, lipat macam ni tutup daripada pusat sampai ke bawah kan. Lipat ini. Kepiah pakai pula tu, baju tak pakai. La ilaha illallah. Nak kata bengong-bengong lah juga. Orang perempuan pakai telekong. Telekong masa dia kata 5. Sekarang dah 55. Tarik lalat penuh. Allah. Kan? Maka betul kalau diri kita. Supaya kita buat sungguh-sungguh dengan ikhlas. Siapa yang nak bantu kita jadi ikhlas ni? Allah.
Allah. Ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah, kau maha. Kaulah yang maha membolak-balikkan hati. Teguh dan tetapkan hatiku atas agama dan ketaatanku kepadamu. Sudah? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta. Hati kita tak senang, tuan-tuan. Kami yang masuk TV ni kadang-kadang orang puji, kembang, tuan-tuan. Kadang-kadang dia jadi riak juga. Ustaz Amran, semalam tengok TV, begini suara, nala reka. Kita dah mula macam ni kembang, kan? Iya, memang sifat manusia macam tu. Dalam TV pula tu kan, kita menyanyi lagu Hindustan. Tumbin jauhkah. Mereka puji ni tak tahu nak cakap. Kan? Baik. Jadi, itu asasnya. Seterusnya, disebut selepas daripada doa, istighfar, taubat, ikhlas, dan seterusnya kena letak azam dan kemahuan. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kita tak ada kemahuan, datanglah Ramadan sepanjang tahun pun. Macam tu je perangai. Tuan-tuan nampak tak kasih sayang Allah? Bulan Muharram sampai bulan Sya'ban, kita lalai. Tak apalah, lalai. Tapi kasih sayang Allah tu besar pada kita. Dipanjangkan umur kita, masuk dalam bulan Ramadan yang banyak keampunan dan pahala. Nampak tak kasih sayang Allah pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baca Al-Quran, alif, lam, mim dapat 10, tak? Alif 10, lam 10, mim 10. Setiap huruf daripada Al-Quran ganda 10. Nampak tak kasih sayang Allah Ta'ala? Solat fardu 5 waktu. Setiap satu ganda 10. Dapat 50 waktu. Inilah kasih sayang Allah yang kadang-kadang manusia ni dia jadi bongkak dan takabur. Saya selalu ulang kalimah yang mudah difaham. Macam mana kita boleh jadi bongkak dan takabur dengan Tuhan? Sedangkan kita ni dicipta daripada setitis air mani aja. Yang kita sombong sangat, kita ni tercipta daripada setitis air mani. Air mani bukan turun daripada langit, tu air hujan. Air mani bukan datang daripada bawah bumi, tu air mata. Dan mata air. Yang air mani datang daripada tempat pembuangan najis saja. Yang sombong sangat dengan Tuhan tu kenapa? Tu manusia kalau dia fikir. Nasib baiklah Allah Ta'ala tak cipta kita daripada emas 916. Kalaulah Allah cipta kita daripada emas 916, confirm baju tak pakai, tunjuk emas berkata-kata. Iya manusia, tu manusia. Dalam keadaan Allah cipta kita daripada tanah. Ya, satu bahan yang memang tu duduk di bawah. Sehinggalah siapa? Iblis tak mau sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia tak mau sujud. Kenapa? Aku dicipta daripada api. Sedangkan Adam daripada tanah. Tapi manusia dibongkak. Manusia ditakabur. Manusia disombong sangat dengan Tuhan. Allah offer kita kiri kanan kebaikan. Tapi manusia dia tak mau grab. Sehinggalah datang dua perkara. Nyawa sampai dihalkum. Baru masa tu kita tergedik-gedik dan terhegeh-hegeh baru nak cari Tuhan. Matahari terbit daripada sebelah barat. Masa tu baru kita nak berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Inilah kekurangan. Saya sebut kita, bukan tuan-tuan saja, bukan puan-puan saja. Saya sama. Saya dengan isteri saya, minta maaf, kami baru kahwin lebih kurang 7 bulan. Pengantin baru lagi. Kalau siapa nak bagi apa ni hadiah pengantin baru boleh lagi lah. Ha? Ini kami baru kahwin 7 bulan dan saya selalu sembang dengan dia. Sembang bagi peringatan sebab dia muda, 29 tahun. Nak beritahu dapat muda. tu. Isteri saya yang pertama dulu meninggal. Umur 52 tahun sebab breast cancer. Ya, dia kanser payudara. Jadi kita ni dalam hidup cari ruang untuk buat kebaikan, cari ruang untuk buat kebaikan. Apa saja ingat mengingati. Suami tolong ingatkan isteri, isteri sama juga tolong ingatkan suami. Ini semua tugasan kita. Jangan teringin nak masuk syurga seorang-seorang.
Ini bahaya. Dalam surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 23, Allah kata, siapa nak, Allah akan matikan dan masukkan kita dalam syurga. Allah akan satukan kita dengan mak pak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak zuriat keturunan kita. Semua akan berhimpun dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat beriman dan beramal saleh. Dan salah satu caranya Ramadan Al-Mubarak. Grab Ramadan Al-Mubarak. Apa yang kita nak grab? Ni, keikhlasan. Apa yang kita nak ambil lagi? Sahur jangan ditinggalkan. Niat malam, niat dia bila niat dia? Lepas isyak sampai subuh. Niat. Tak payah niat usolli ke nawaitu. Ni kadang-kadang kita nawaitu sauma ghadin, tiba-tiba berhenti arba'a raka'atin. 4 rakaat. Niat ada di dalam hati, bukan di mulut. Kalau niat ikhlas di hati cukup memadai lah. Ya? Maka niat bagi ikhlas, esok sahur bangun walaupun hanya seteguk air, kata Nabi. Ustaz, saya kat masjid dah makan banyak Ustaz. Biasalah saya AJK. AJK paling banyak bungkus. Iya, AJK paling banyak bungkus. Kenapa nak buat? Orang perempuan lagi lah dahsyat. Dia orang datang masjid, dah tahu ada jamuan, dalam beg tu ada getah dengan plastik. Tapi bukan orang sini kot. Bukan orang sini. Ya. Okey. Dia bila kita tanya, "Cik, bawa plastik." Ustaz, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dia kita membazir ni saudara setan. Jadi bawa balik lah. Boleh buat stok seminggu. Allah Rabbi. Nah kan. Sahur. Sunnah Nabi, sahur, kurma, minum air. Ataupun potongan-potongan roti. Roti kalau tuan-tuan baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi makan roti dia keras. Keras. Roti tu terpaksa rendam dengan kuah dulu, then baru boleh makan. Keras. Sahabat tengok pun kesian. Kita roti garden new. Belagak tak kira. Lepas tu masa makan tu pula potong kulit kat tepi tu. Rasa macam nak luku kepala orang tua tu. Menyombong sampai macam tu. Iya, sungguh. Boleh makan nasi? Boleh. Saya sendiri makan nasi. Boleh. Cuma janganlah teruk benar. Sahur dah macam kenduri arwah. Ni apa cerita? Sampai 5-6 jenis lauk. Sampai macam kenduri arwah. Kalaulah sahur macam kenduri arwah, kau tunggu berbuka kerang macam kenduri kahwin. Lauk bersimpah, la ilaha illallah. Makan yang simple-simple aja. Kalau tak mahu makan, maka minum seteguk air, 2 teguk air cukup memadai. Pahala dia besar. Keberkatan. Syahrul mubarakun. Ini bulan yang penuh dengan keberkatan. Jangan tinggal sahur walaupun seteguk air. Siapa tinggal, kebodohan yang sangat melampau. Ya, kebodohan yang sangat melampau. Kenapa? Keberkatan menguasai kehidupan manusia, maka dia akan berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kenapa dia tak nak buat kebaikan? Sebab di dalam hidupnya tidak ada keberkatan. Berkat, takut-takut lawannya laknat. Kenapa kita tak mau ambil Ramadan? Kita dalam laknatullah. Kita tak teringin untuk melakukan kebaikan. Rupa-rupanya hati kita itu tertutup dengan dosa yang kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Dosa-dosa mereka tutup pintu hati mereka. Datanglah apa pun, dia tak rasa apa-apa, dia lalai. Berlumba-lumba orang buat amal. Dia macam tu, relax. Tak ada perasan apa-apa pun. Maka, jaga sahur dengan baik. Waktu sahur paling baik bila? Kira-kira 10 minit sebelum azan. Sebab Nabi makan kurma. Jadi 10 minit sebelum azan. Kita 10 minit sebelum azan tak cukup. Sebab lauknya 4 jenis. Jadi kita kena makan paling kurang setengah jam sebelum azan. Tak apalah, tu tak ada masalah. Dan ketika sahur, kita bukan hanya makan. Waktu sahur, di mana Allah turun ke langit dunia dalam hadis Muslim.
Dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa siapa yang berdoa dimakbulkan, siapa yang meminta diberi permintaan, siapa yang memohon perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kemakbulan doa, buat solat sunat tahajud 2 rakaat ketika bangun sahur memadai. Ustaz, 2 je? Kau dah setahun tak buat. Cukuplah 2 tu. Sudah, tak payah pulun sangat. 2 je, tapi baca dengan tenang. Perlahan-perlahan insya-Allah. Zikrullah, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kemakbulan ada di sana. Ya, baik. Selesai. Habis dah. Kemudian pastikan solat subuh berjamaah. Pastikan. Jangan tinggal solat subuh berjamaah. Selepas azan subuh, jangan tinggal solat sunat subuh. Raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi manusia bongkak dan takabur. Alah, tak payah kasih dunia, aku dah ada dunia tersendiri. 2 rakaat itu aja. Solat subuh berjamaah. Ya, siapa yang boleh datang masjid, alhamdulillah, kelebihan. Siapa tak sempat datang masjid, solat di rumah, tapi jaga solat berjamaah dengan keluarganya. Solat jemaah di mana-mana dapat 27. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya dia tidak dapat hadis di mana orang yang kaki kanannya melangkah ke masjid diampunkan dosa, kaki kiri melangkah ke masjid diangkatkan tingkatan iman. Orang yang datang ke masjid dan pergi balik daripada masjid dapat 2 khurfatun minal jannah, 2 taman-taman buah-buahan yang masak ranum daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang nak salat di rumah dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, dia tetap dapat 27 kali ganda. Sebab dalam hadis menyebut bahawa dalam hadis Nabi kata salat berjamaah itu lebih baik dari salat sendirian. Itu 25 atau 27. Dalam hadis itu tak disebut fil masajid, tak disebut di masjid. Di RNR, kita balik kampung, sama dapat. Di pejabat, sama dapat. Mana dapat? Cuma di masjid lebih utama. Terutama bagi kita orang lelaki. Orang perempuan tenang-tenang aja. Solat di rumah lebih utama. Jangan kata, bila kadang-kadang kita tanya, akak, alhamdulillah awal datang subuh. Abang kirim. Abang kirim. Yang abang tidur di rumah, suruh bini datang. Apa punya perangai jantan? Iya, sungguh. Maka jaga salat subuh berjamaah, ya. Kemudian pergilah kerja, tak ada masalah. Pemimpin masyarakat, jagalah masyarakat. Tadi kita baca hadis dah. Sebaik-baik manusia di sisi Allah, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maka jagalah masyarakat. Kita yang jadi masyarakat ni akurlah dengan undang-undang dan sebagainya. InsyaAllah. Yang pergi kerja. TNB, awak pergi kerja pahala besar? Ya. Dengan asbab awak jaga elektrik itulah masyarakat dapat guna elektrik. Telekom Malaysia, awak kerja. Dan perhubungan itu, kami orang awam dapat berhubung, ya, dengan penuh kebaikan. Macam-macam orang yang buat jalan raya, bukan hanya dapat gaji, malah dia dapat nikmat besar untuk negeri dekat akhirat dia. Maka buatlah kesempurnaan. Cuma solat, jangan tinggal solat jemaah dan solat sunat. Sebelum subuh, solat sunat 2 rakaat. Sebelum zuhur, 2 atau 4. Lepas zuhur 2, lepas maghrib 2, lepas isyak 2, cukup. Yang tu dulu 5 jenis. Sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib dan selepas isyak. Jaga 5 tu dipanggil muakkadah, yang sangat dituntut. Yang tu, maka kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi, juga Imam Bukhari daripada Abdullah ibn Umar, dan juga daripada Ummu Salamah, kata Nabi, siapa yang jaga ni, yang tadi tu 5 jenis, sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib, selepas isyak, Allah akan bina baginya sebuah rumah dalam syurga Allah Ta'ala dan berjiran dengan rumah Nabi SAW. Offer punya besar macam tu. Tapi kita relax. Tak apa ustaz, rumah saya dah besar. Inilah kekurangan manusia. Solat fardu bagi orang lelaki berjamaah.
Ya. Dan kemudian ketika nak berbuka, jangan tinggal dalam tempoh 1 hari sedekah. Apa bentuk sedekah tak ada masalah, terutama sedekah kepada orang yang berbuka puasa. Orang perempuan yang pandai buat kari pap kingkong. Begini kari papnya. Sandawa 16 kali. Kari pap pusing. Apa sahajalah tepung talam. Maka buatlah sedekah. Paling tidak jiran kanan dan jiran kiri. Dua ni pun mencukupi. Ya. Kemudian disebut juga bagi orang yang ada duit, bagilah kurma ke. Kan nak bagi kurma yang elok-elok sikit. Jangan kurma yang beli di pasar malam yang direndam di air gula. Makan 3 biji kencing manis 28. Apa ni? Silap-silap masuk hospital terus. Makanlah kurma yang nilai dia besar sikit. Dekat Malaysia ni ada kurma yang makan sembunyi-sembunyi. Yusuf Dayo. Kau jangan bising-bising. Makan slow-slow je. Beli sekarang ni kurma ajwa. Ajwa tu pun ada ajwa jumbo, premium. Besar-besar tu. Ada Medjol Palestin. Ada Maryami, ada Safawi, ada macam-macam. Ya, semua ambil yang kualiti dan alhamdulillah. Sedekah. Kita tak payah simpan banyak. Kenapa? Awak kan kencing manis. Tak payah. Ustaz, saya kencing manis saya tak beli. Tu al-bakhilun wal kedukutun. Itu kedekut. Awak tak boleh makan, beli kasih orang boleh makan. Buka puasa jangan tinggal walaupun RM1 sedekah. Ya, bentuk makanan ke apa sahaja, insya-Allah. Ini gambaran yang Nabi bagi bahawa keberkatan besar. Imam pada waktu solat, waktu bulan Ramadan, ada ramai sahabat kita berbuka di masjid. Ada masjid, tahun ni alhamdulillah diberi ruang untuk berbuka di masjid. Masjid kadang-kadang buat untuk 100 orang dan sebagainya lah. Alhamdulillah meja kerusi semua cukup. Cuma nak pesan, wahai imam, solat maghrib kau jangan panjang-panjang bacanya. Orang lapar. Kan kita buka puasa setengah masjid. Ni dia buka puasa macam mana? Bismillah, kurma 3 biji, minum air beberapa teguk. Perut tu bunyi berut. Daripada dondang sayang dah pergi rock heavy metal, bunyi gedang dung perut. Tapi tu imam kata kita solat dulu. Akhirnya terpaksa solatlah dulu. Imam Allahu Akbar. Tu imam namanya Haji Sabar. Sabar gitu. Ya Allah, solat tu maghrib. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Lepas tu dia ambil nafas. Tu Imam Asma. Tak, simple. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Udah simple. Senang aja. Ustaz, begini Ustaz. Tu imam kami memang betul Haji Sabar. Sabar betul. Lepas-lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pusing. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita kat depan, aduh. Ustaz, kalau tu imam macam tu nak buat macam mana? Kau tinggalkan dia seorang-seorang. Kau tinggal aja, pergi makan. Aduh. Kalau saya jadi imam maghrib, senang aja. Baca mudah, habis solat, bagi salam, pusing depan, astagfirullah. Tengok muka seorang-seorang. Lapar, memang lapar kan. Dapat berbuka percuma kira okey lah tu. Kan, kalau tambah kita pelajar universiti, college, tak payah sebulan makan di masjid. Kan, lega je. Saya kalau selepas solat, astagfirullah, saya akan kata, tuan-tuan dan puan-puan, siapa lapar, pergilah makan. Tak payah tunggu. Bila kita offer, seorang pun tak bangun.
Kalau tuan-tuan tak nak, saya je lah bangun. Pakat bangun semua. Agama tak ada menyusahkan kita pun. Makan je lah. Cuma jangan melantak. Makan je lah. Cuma jangan menderah. Itu aja. Patut-patut je lah. Yang tu. Yang dibagi oleh agama sedemikian. Mari dah selesai. Habis dah solat maghrib. Balik daripada kerja kan nak rehat. Antara maghrib dengan isyak. Rehat ke kat rumah. Tak ada masalah. Sebab baru balik kerja penat. Saat lagi isyak datang masjid. Bawa isteri. Bawa anak-anak. Kalaulah dia orang tak terganggu dengan urusan dalam rumah tangga, bawa semua. Kenapa? Sebab kita tak cukup kuat untuk jaga dia orang. Untuk jadi imam pun tak. Isteri baru kenal lakinya. Sudah kahwin 48 tahun. 2 kali Ramadan masjid tak buka. Solat tarawih dengan suaminya. Baru tahu suaminya baca inna a'tayna qulhu. Inna a'tayna qulhu. Jadi, bawa dia orang datang, buat solat berjamaah bersama dengan kita, insya-Allah. Kan ya? Insya-Allah kita dapat kebaikan. Sama juga kita pesan balik dengan tu imam. Siapa yang jadi imam, buat yang mudah-mudah, tenang-tenang, damai-damai, tak payah laju. Sebab yang datang tu semua gaut-gaut belaka. Buat simple-simple. Di penghujung Ramadan, jangan tinggal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Allah offer satu malam tu, bukan satu hari. Allah seumpama berkata, wahai hambaku, korang nak tahu aku bagi pada kamu separuh saja hari. Satu malam tu je. Aku nak bagi pahala 84 tahun. Kita macam kata tak payah, ya Allah oi. Banyak benar pahala kami ni. Nyombong. Nyombong. Maka paling tidaklah kita beramal bila nak tambah 10 akhir Ramadan. Tak mampu buat bila 10 akhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil yang 10 itu, maka amal sungguh-sungguh. Amal hak biasa-biasa dah. Tapi tambah lagi. Sedekahnya cari bila ada harta. Cari tempat-tempat yang wakaf kekal. Wakaf kekal. Keluarkan harta kita, jangan simpan. Saya selalu kata, orang yang paling cerdik bila dia dapat harta adalah segera menggunakan hartanya. Kerana dia tahu apabila digunakan hartanya untuk kebaikan, umpama dia mengirim hartanya ke syurga Allah. Kita kalau dapat harta, guna. Bagi dekat isteri kita, beli tudung bawal, tenggiri, kembung dan jenahak. Tu kan. Kan ya? Isteri jual pau ke apa ke, bagi pada suami, bagi pada anak-anak, bagi pada ramai. Setiap kali kita datang masjid, bawa masuk dalam tabung. Ketika itu kita kirim harta kita untuk simpan dalam syurga Allah Ta'ala. Itu orang yang paling cerdik. Dan orang yang paling bodoh adalah bila dia dapat harta, dia simpan, dan dia simpan, lalu dia kira berapa jumlahnya, lalu kemudian dia mati, pada muka apa pun tak dapat. Ingatlah ketika mati, apa pun tak boleh bawa. Bila kita nak bawa pergi akhirat, waktu sekarang, waktu kita hidup, waktu ruang Ramadan, yang Allah ganjarkan 700 kali ganda. 700 kali ganda. Masjid cari. Ya, siapa-siapa nak sponsor berbuka puasa contohnya, kita rebut masuk. Jangan tunggu. Masjid cari 10 akhir Ramadan, kita nak buat qiyamul lail. Kita rebut bagi sumbangan. Jangan tunggu pejabat agama semua dah. Kalau semua pejabat agama, apa yang ada pada kita? Kalau semua nak tunggu pemimpin masyarakat, apa yang ada pada individu ini? Maka kita kena berjuang. Kenapa? Sebab kalau pejabat agama yang hantar sponsor, dema lah dapat pahala. Kalau pimpin masyarakat yang hantar sponsor, dema juga yang dapat pahala. Kalau kita yang buat, kita juga yang dapat pahala. Simple aja. Maka saya katakan paling tidak carilah 21, 23, 25, 27 dan 29. Perbanyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Baik.
Ada lebih kurang 15 minit sebelum saya tutup. Kalau ada soalan, dipersilakan. Apa-apa soalan boleh. Sebelum kita buat khulasah dan kesimpulan. Muslimin boleh, muslimat pun boleh, tak ada masalah. Kita buat program Tanyalah Ustaz, TV 10. Tak ada? Kalau ada tak clear ke, atau ada tak puas hati ke, macam tak pernah dengar ke, lain macam ke, boleh cakap, tak ada masalah, insya-Allah. Ya, sahabat Nabi dia memang macam tu. Sahabat Nabi dia suka bertanya. Dia suka bertanya. Sebab tu bila Nabi sebut amin, 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 dia tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kita masa ceramah ustaz suruh tanya seorang pun tak tanya. Udah ustaz balik, ada majlis fatwa baru, ustaz sesat, dia kata gitu. Ada gitu tak? Okey. Baik, muslimat ada muslimat. Muslimat banyak tanya. Saya ada sekolah tahfiz tuan-tuan, putera dengan puteri. Masa saya mengajar putera, mengajar, kita tanya soalan. Adalah 1-2 soalan. Lepas tu tak ada gini. Tapi bila saya mengajar puteri, mengajar 1 jam, tambah soal jawab lagi 1 jam. Orang perempuan sampai satu tahap dia tanya apa? Ustaz, saya nak tanya ni. Malaikat Jibril tugasannya menyampaikan wahyu. Wahyu semua dah selesai hantar. Jibril buat apa sekarang? La ilaha illallah. Sampai kerja Jibril pun dia tanya. Malaikat Israfil kerjanya tiup sangkakala. Belum sampai waktu apa dia sekarang buat? La ilaha illallah tu. Tapi dia mau tanya sampai macam tu. Ya? Okey, baik. Baik, kita buat kesimpulan kita. Banyak sebenarnya benda yang kita sebut. Pertama, tolong doa. Doa kerana doa, ad-doa huwal ibadah. Dia sebuah ibadah. Ad-doa sijnul mu'min, senjata bagi orang mukmin. Letak pengharapan dalam doa sebut. Istighfar, perbanyakkan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Daripada sebelum Ramadan sehingga tamat Ramadan, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat dari atas segala macam dosa, terutama dosa besar. Kalau masih ada perkara-perkara yang duk main dalam perbuatan kita, benda tu memang clear, benda-benda haram. Siapa yang merokok, usaha berhenti rokok pada bulan Ramadan ni. Siapa yang vape sampai muka pun tak nampak asap berkepul. Kadang-kadang muka tak kenal siapa. Saya nak tegur sikit pada orang merokok. Kadang-kadang, iyalah merokok tak apalah. Tapi janganlah merokok kat kawasan masjid. Awak pakai baju kemeja elok, pakai serban elok, tiba-tiba merokok kawasan masjid. JK pula tu. Buruk penuh perangainya. Malah yang lebih buruk, rokok tu masa semayang duduk dalam poket baju Melayu. Tak ke merapu. Rokokkan benda haram kau bawa dalam solat. Tak ada rasa apa-apa ke? Ya Ustaz, saya tak boleh tinggal. Tak apa, simpan bawah seat awak punya motosikal tu. Jangan bawa masuk dalam rumah Tuhan yang suci ni. Allahu Akbar. Cukup takut. So kenapa jadi gitu? Ni dil to pagal he, dil divana he. Hati ni dia boleh jadi gila. Hati ni boleh jadi rosak dan binasa. Kenapa? Sebab manusia tak rasa apa-apa pun dia buat tu. Dosa dia tak rasa, rugi pun dia tak rasa. Maka akhirnya hilang Ramadan, kita tak dapat kebaikan. Ikhlaskan niat, ada azam dan sebagainya. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala offer, kita rebut peluang tersebut sebelum peluang tersebut ditarik daripada kehidupan kita. Ya, insya-Allah. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Baik. Sekali lagi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Melaka, daerah Jasin, pemimpin-pemimpin masyarakat, pihak masjid yang sama-sama, orang ramai yang hadir juga. Ingatlah bahawa ini bukan rumah AJK. Ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tugas AJK saja untuk uruskan rumah ni, tugas kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, rumah kita siapa yang bagi, nilai tuannya. Jangan kita buat rumah besar-besar, lepas tu lupa pula tempat yang tuannya bagi. Maka tolong ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah tak ada kerugian kalau manusia itu cuba memanfaatkan kehidupannya. Insya-Allah. Baik.
Seminit dua nak bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan, madrasah puteri saya sedang menghimpun wakaf dan dana pembelian van. Van tu harga 136,000. Sudah terhimpun lebih daripada 100,000. Bakinya tinggal 23,000 saja lagi. Daripada 136, baki ada 23,000 saja lagi. Wakaf kekal. Anak-anak kami pakai tu, van itu untuk travel buat apa rata-rata lah. Ya, pelajar kami 20 orang, van tu boleh duduk 18 orang. Ya. Dan masih lagi dibuka untuk wakaf. Kalau siapa-siapa berminat, saya sangat alu-alukan. 23,000 tak banyak lah. Daripada wajah orang beriman malam ni, saya rasa selesai. Selesai tambah-tambah yang depan. Lagi, banyak duit. Kan? Moga-moga jangan simpan duit kita. Kerana orang yang simpan duit kita kalau mati tak ada apa-apa. Tapi kirim dulu pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar dia jadi pelindung kita daripada api neraka Jahannam. Insya-Allah. Ada permintaan tadi untuk buat tahlil arwah. Ya, saya nak ni sikit, kita buat tahlil arwah sikit, lepas tu kita tutup dengan doa insya-Allah. Ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله يا لا إله إلا الله محمد حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni arwah yang kami hajatkan ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka yang kami hajatkan ya Allah. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, kasihani mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami pada Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan malam Al-Qadr-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebuah keampunan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini pelindung dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang berwakaf di malam ini ya Allah. Jadikan wakaf mereka penghubung jalan syurga-Mu ya Allah. Jadikan wakaf mereka benteng dari api neraka-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah. Tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.